muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas iaitulah surah yang ke-28. Surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Surah 28, juzuk yang ke-20. InsyaAllah hari ini kita sambung perbincangan kita ayat 26 hingga 28, iaitulah kisah Nabi Musa bertemu jodoh di Madian. Setelah kita mengenali, membincangkan tentang siapakah Syekhun Kabirun dalam ayat yang lepas, setelah Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam tiba di Madian dari Mesir. Ada juga pelajar yang bertanya, Madian itu dekat mana? Jawab dia, sekarang di Jordan. Jordan dalam bahasa Arab dipanggil Urdun. Urdun ataupun Jordan. Ni orang panggil Jordan. Tak jauhlah daripada Laut Mati, sempadan dengan Palestin itu boleh katakan dekat ya. Kerana dalam waktu lawatan kita begitu, Bah tu bawa pergi ke Madian, kemudian dia bawa pergi ke Laut Mati. Itu di antara lokasi lah, lokasi dia. Untuk maklumat kita ni, dia panggil bumi Syam. Bumi Syam ni bumi sekitar Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Itu kawasan tu dia panggil bumi Syam. Maknanya sebahagian daripadanya lah. Jadi Musa berjalan dari Mesir ke Madian, mengikut ahli sejarah kata 8 hari. 8 hari. Bila sampai di Madian, tengok orang duk berkumpul. Rupanya berkumpul dekat dengan telaga di sana. Waktu tengah hari untuk pergi minum air, dan dia jumpa dengan 2 orang gadis yang duduk di pinggir, di tepi, menunggu giliran. Setelah Nabi Musa setiasa tanya, kenapa kamu ni duduk di sini jauh? Qala wa abuna syekhun kabir. Menariknya ketika saya baca, Nabi Musa tu bercakap macam mana, kan? Bahawa ni timbul soalan, macam mana Sulaiman bercakap dengan Balqis. Ini Nabi Musa pula macam mana dia bercakap dengan 2 orang gadis ini. Ma khatbukuma, apa yang kamu ni? Macam-macam analisa. Ada kata cakap bahasa lah, isyarat. Yang penting Allah Ta'ala tak sebut bagaimana dia bercakap. Sebab orang Mesir bercakap Mesir. Yang penting Nabi Musa mungkin di Bani Israel bercakap Ibrani. Adakah bahawa ni bercakap Arab? Analisa pelbagai yang saya baca, kesimpulannya kita kata wallahualam. Kona sana pusing sini. Yang pentingnya Allah kata Nabi Musa tanya budak tu, 2 perempuan tu, ma khatbukuma. 2 orang gadis ni pun mencerita tentang ayah dia orang tua yang sudah tak larat, tak kuat lagi nak keluar rumah, mari jaga kambing. Jadi kamilah terpaksa kena bekerja untuk sara hidup. Keperluan dalam hidup ni. Baik. Nabi Musa bila tengok 2 orang ni perlu bantuan, dia bantu, alhamdulillah. Kemudian Musa duduk di bawah pokok, berehat sambil berdoa kepada Allah, minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datanglah bantuan yang tidak disangka-sangka. Dan ayat 25, datanglah dia
setelah Nabi Musa AS jumpa dengan Syekh, sebab apa berani penganalisa, berani meletakkan orang ni, Nabi Musa ini, Syekhun kami ini bukan Nabi Syuaib. Sebab dia kata jarak Nabi Syuaib ini selepas daripada Yusuf, sebelum Musa. Macam mana dia bertemu dengan Nabi Musa? Oh, panjang pula analisa. Kata, oh, Syuaib ni panjang umur lah, macam-macam. Kita kata sukarlah. Kerana itu anda tengok timbulnya perbahasan para ulama. Ada yang mengatakan Syuaibun Nabi, ada kata sahibu Madian ini bukan Nabi Syuaib. Kalau nama Syuaib pun bukan Nabi yang termasuk dalam yang berlawan dengan bawa tu. Wallahu alam. Itu jawapan yang lebih selamat. Yang pentingnya yang kita nak belajar dalam kisah-kisah ini, iaitulah bagaimana pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah mereka yang berlaku ini. Kisah ini kisah benar. Kenapa kita kata kisah benar? Sebab ia dicerita oleh Allah Azza wa Jalla yang maha benar. Bagi kita ni diterima dengan taslim. Analisa tu bolehlah untuk kajian, tapi sekiranya ada riwayat yang jelas, salah bagi kita. Alhamdulillah. Baik para pelajar, seperti biasa, setelah Nabi Musa sampai di rumah Syekhun Kabir ini, tak kira lah Nabi Syuaib ke siapa, dia menceritakan hal dia dari Mesir sekian-sekian, kemudian sampai ke sini mengembara, membawa diri untuk menyelamatkan diri. Maka pakcik jawab, qala la takhaf najauta minal qawmi zalimin. Musa, jangan takut, kamu telah selamat daripada Firaun. Baik, tengok ayat 26 hari ini yang kita nak tafsir dan kita tadabburkan. Kita baca dulu 3 ayat yang ada. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 829. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayk satajiduni insya'allahu minas salihin. Qala dhalika baini wa bainak ayyama al-ajalaini qadaytu fala 'udwana 'alayya wallahu 'ala ma naqulu wakil. Tengok balik ayat 26. Qalat ihdahuma. Bila Nabi Musa sudah sampai di rumah, ayah dia pun sudah berkenal-kenalan dengan pemuda Musa ini. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut analisa, Musa bukannya budak-budak lagi, besar dah dia. Sebab dia duduk di Madian 10 tahun. Kemudian dia terima wahyu. Biasanya nabi-nabi, majoritinya mereka terima wahyu umur 40. Maknanya Nabi Musa sudah 30 tahun. Wallahu a'lam lah. Kita pergi kepada nas Quran lebih tenang.
Baik. Dalam ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita salah seorang daripada anak Syekh Bukit Tunggal berkata, salah seorang daripada anak perempuan yang berdua itu berkata, "Ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambillah dia menjadi orang upahan, orang gaji kita mengembala kambing. Letih dah anak-anak ni perempuan duduk main tunggu kambing, duduk jauh-jauh tunggu giliran, nak rempuh masuk ramai-ramai tak sesuai. Jadi ni kita sudah ada pekerja, sudah ada calon yang sangat layak. Apa yang melayakkan dia ni? Sebab pemuda ini mempunyai dua sifat yang besar, kriteria sebagai seorang pekerja yang sangat sesuai. Al-qawi, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amin, amanah, dipercayai. Tengok nota di bawah, dia kata apa? Pertolongan mengambil air dan memberi minum binatang ternak perempuan-perempuan itu, juga sifat-sifat kuat gagah, cekap dan sopan santunnya, menyebabkan salah seorang dari perempuan muda yang berdua itu meminta kepada ayahnya mengambil Musa bekerja membantu mereka, kerana ia mempunyai sifat-sifat yang dapat menjayakan sesuatu kerja, iaitu al-qawiyyu. Al-qawiyyu bagaimana cekap, kuat, dengan mana cekap sesuai dengan kerja yang kita nak beri. Yang kedua, al-amin, dengan makna seorang yang punya integriti, amanah. Dua sifat ni cukup untuk dijadikan sebagai petugas pekerja kita. Kampung Baik para jemaah sekalian, kita telah bincang dalam siri yang lepas, ada lima keadaan Nabi Musa kan? 5 keadaan. Tuan-tuan ingat lagi? Keadaan Nabi Musa di Madian yang pertama, tengok analisa kita. Dia berdoa, dia sampai di Madian, tengok ayat 22, 3. Mula-mula sampai dia tengok orang duduk minum air. Kemudian Nabi Musa interview 2 gadis ni kenapa duduk jauh. Keadaan yang kedua, dia bantu 2 orang gadis. Keadaan yang ketiga, Nabi Musa bermunajat, "Ya Rabbi, lapar ni." Keadaan yang keempat, datanglah pertolongan Allah melalui anak gadis yang datang beritahu ayah dia jemput ke rumah. Alhamdulillah. Keadaan yang kelima, setelah bertemu bermuqabalah dengan ayahnya, menceritakan keadaan dia, maka ayah dia kata, "Engkau najauta minal qaumiz zalimin, Musa, jangan takut, kamu dah selamat." Sekarang ni kita masuk kepada episod ataupun yang keenam. Yang keenam, keadaan yang keenam, Nabi Musa di mana? Di Madian. Apa dia keadaan yang keenam?
bagi seorang manusia, anak panggil bapak dengan nama pula. Contohnya ayah dia nama Muhammad, ayah dia panggil, "Hey Muhammad, ta'al, bagi." La yumkin. Dia panggil ayah dia, "Ya Abdul Rahman, ya Abdul Aziz, ya Muhammad." Sehingga kan ada setengah ulama menjatuhkan fatwa, "Idza nada abahu bismihi yu'azzar." Allah. Mana-mana anak yang panggil bapak dia dengan nama, orang itu kena takzir. Kena jatuhkan hukuman. Kerana dianggap dia ni seperti seorang yang seorang yang tidak menghormati, menghina bapak sendiri. Panggil nama ayah dia. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Wa ammal khabar bismihi fala ba'sa. Tapi kalau anak cerita tentang ayah dia sebut nama, tidak mengapa. Contohnya qala fulan, sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan hadis daripada ayah dia kata apa? Qala Umar. Maka itu tidak mengapa. Macam kita panggil ayah kita lah, dan saya sebut nama ayah, berkata bapak saya, Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman, tak apa cerita. Tapi kalau nak panggil ayah saya, "Ya Abdul Rahman," la yu'azzar. Orang ni dikira orang yang tak reti, tak pandai apa, tak pandai berinteraksi, berkomunikasi dengan bapaknya sendiri. Maka ini dia panggil sangat berat dari sudut peraturan. Ingat, jangan panggil ayah, mak, jangan panggil. Esah, mari sini. Nah, anda duk perhati tengok, ini di antara hujah suami panggil isteri, isteri panggil suami abah, daddy, apa lagi yang panggil lah ayah. Isteri panggil ayah ke suami, ayah. Bila kita tanya dia kata kalau kita panggil nama, nanti anak tu ikut panggil nama juga. Kita kata pengalaman kita semua, tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak ni, budak waktu dia kecil tak tahu apa, umur 3 tahun mungkin lah dia ikut ayah dia. Contoh tu, kita kata ayah dia panggil isteri nama Isra, sah? Mungkin anak dia sekali-sekala panggil juga, sah? Dia panggil Isra, dia panggil mak dia. Itu pun sambil tersengih, maknanya dia tahu itu panggilan bukan panggilan dia. Jadi bagi kita, hujah yang mengatakan kita nak panggil ibu kepada isteri itu sebab nak suruh anak ikut, saya kata hujah tu dangkal, tidak begitu mantap. Yang pentingnya tidak digalakkan suami panggil isteri dengan panggilan ibu ataupun bapa. Panggillah nama dia ataupun gelaran-gelaran yang boleh menimbulkan kemesraan. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita panggilan anak kepada bapa, "Ya abati, ya abi." Boleh, wahai bapa. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, ayah dia Azar kafir, dia tak panggil, bahasa kafir kau bahasa lah, "Ya abati." Berapa kali Nabi Ibrahim pula "Ya abati, ya abati." Masya Allah, tengok dalam ayat ini ini sama-sama Islam, lagi-lagi kena hormat. "Ya abati," wahai bapa, wahai bapakku. Maka ayat ini kata di para ulama Islam, ini menunjukkan adab dan peraturan panggilan kita kepada ayah. Allah, panggil hormat. Baik, itu panggilan. Persimpangan Bukit Kemudian Losong. cadangan. Dia cadang apa? "Ya abadis ta'jirhu," ayah, ambillah dia sebagai pekerja kita. Kita yang nak mencadangkan calon-calon petugas, pegawai yang kita nak lantik, dialah mempunyai ciri-ciri kelayakan kepada kerja yang dia nak lakukan. Setiap orang ada kelayakan dia sendiri. Maka dia bagi hujah dia kepada ayah. Dia kata apa hujah? "Inna khayra man ista'jartal
raja ni ya, biarlah dia mempunyai dua sifat. Yang pertama qawiyu, mana ada kepakaran, itqan, kuat, dan juga seorang yang integriti, seorang yang amanah. Dua-dua ni ada pada siapa? Pada Musa. Ini penting ni para pelajar sekalian. Kata ni ulama tafsir Ibnul Jauzi, dia kata apa? Kenapa si gadis ini menamakan Musa Qawiyun? Tengok dia punya cerita. Innama sammathu qawiyan. Dia kata Musa ni kuat li raf'il hajara ala ra'sil bait. Kerana Nabi Musa pergi buka tudung telaga, satu lagi telaga ada air tapi ada batu atas tu. Musa pergi tolak batu tu, dia boleh ambil air. Ini menunjukkan dia tu qawi, kuat. Awesome. Itu hujah yang pertama. Yang kedua, waqila, ada juga yang mengatakan li'annahu istaqa bidalwin. Nabi Musa pergi ambil air, orang panggil tarik air daripada telaga dengan timba yang besar. La yuqilluha illa al-'adadul katsir. Orang lain 2-3 orang tarik timba nak naik. Orang Kelantan kata nak karang air. Mana nak buat naik air dari dalam tu dengan bekal yang besar. Kalau dia besar ni 2-3 orang tarik. Musa seorang dia je kena akak qawi. Itu satu. Mana dia tengok, bagus dia ni, Masya Allah. Baik, kenapa dia kata Al-Amin? Si Musa ni orang yang amanah, integriti. Tengok, dia kata li'annahu amaraha an tamshi khalfah. Waktu nak berjalan balik ke rumah, setelah Nabi Musa bersetuju menerima jemputan pakcik mana Syekhun Kabir tadi, Nabi Musa berjalan, dia kata tak sesuai Mek, saya guna bahasa Kelantan dah. Mek, tak sesuai, mu duduk depan, mu jalan belakang. Kalau ada simpan kiri kanan isyarat. Ambil batu ke, nampak kanan. Manakala ada simpang, kanan, kiri. Jadi aku tengok daripada perangai dia ni, bukan nak ambil kesempatan nak tengok perempuan berjalan di depan, kan? Maka itu menunjukkan dia kejujuran. Orang ada sifat amanah. Jadi alhamdulillah, ada juga yang mengatakan amanah di sini sebab bila dia beri kambing minum sampai kambing itu kenyang. Dah minum, kambing itu lari dah, tak mau dah. Dia ada setengah gembala ni, dia bagi minum sekejap, ambil kambing lain pula. Itu dia bagi tidak jujur. Tapi Musa ni dia bagi minum, fayada'ul ghanama hatta tarwa. Dia bagi minum sampai kambing itu betul-betul tak mau dah, barulah mai kambing lain pula. Ini menunjukkan kepada Al-Amin, amanah. Jelaslah kita, tajuk kitanya, dia sudah ada apa? Sudah ada ciri-ciri keistimewaan yang ada pada Musa, cukup untuk dicalonkan. Musa. Kita ini entahlah kita calon orang ni cukup syarat tak cukup syarat. Yang pentingnya orang kita semua cukup syarat. Kalau bukan orang kita tak cukup syarat belaka. Kenapa tak ambil dia ni? Tak cukup syarat. Kenapa tak ini? Tak cukup syarat. Tak kira lah dalam pelantikan jawatan ke dalam pendidikan ke, kita nak jadikan dia guru ke apa. Kenapa tak belajar dia tu? Tak jadi. Tapi kalau guru kita, walaupun seorang yang tak reti, tak tahu apa, duk main cerita mimpi sana mimpi sini, duk sebab hadis palsu ke hadis mana, jadi sebab kita sudah ta'assub dengan dia, jangan. Baik, dalam ayat ini para pelajar sekalian, anak beri cadangan kepada bapa. Anak beri cadangan kepada bapa.
diambil faedah daripada ayat ini bahawa masyuratul insan ala abihi, cadangan yang dibuat oleh anak-anak kepada ibu bapa bukan makna anak itu mengurangkan darjah ayah. Jangan kata budak pandai bercakap, aku ni orang tua. La diktatoriyah fil Islam. Tidak ada diktator dalam Islam. Islam ada syura wa amruhum syura bainahum. Islam mengajar kepada kita bermusyawarah, berbincang, bermunaqasyah. Kalau kita terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, kita tolak dengan baik. Contohnya dia kata, budak-budak mana tahu orang ni gini-gini. Tapi alhamdulillah, anak dia nak bagi cadangan pun bila setelah ayah dia interview Musa ini, dia dengar cerita najauta minal qaumiz zalimin. Artinya sepakatlah dua beranak ini. Jadi para pelajar sekalian, kita dengan ayah kita, kita dengan anak kita, dengan isteri, kalau orang bagi cadangan, dengar. Jangan melenting. Pandai-pandainya bagi mana ni. Jadi kita kata jangan melenting, sebab kita menganggap cadangan anak itu tidak baik. Alhamdulillah. Inilah dia panggil sifat syura di antara dalam keluarga. Bagi cadangan. Kadang-kadang anak ni kalau kita paksa dia tak jadi. Banyak dah anak tengok, perhati tengok, bapak semangat sangat nak suruh anak dia belajar di pondok. Mari hantar sini. Lepas 3 hari tengok tak belajar, budak ni duduk tidur pondok. Bila kita siasat, rupanya bukan budak pondok, budak pak nak. Pak nak, maknanya kendak bapak belajar, anak tak mahu, tak jadi. Dia ponteng, dia buat perangai, macam-macam lah dia punya apa, kerana yang menyusahkan orang tua. Sama juga anak kita, kalau kita suruh dia kahwin, tiba-tiba tapi dia tak mahu, dia akan buat kerenah yang pelik-pelik. Sudahnya dengan bercerai, itulah suasana yang berlaku. Baiklah para pelajar sekalian, cuma budak-budak zaman sekarang ni, kita kena tengoklah kelogikan, kemunasabahan. Ada orang okey je, mula-mula tak nak, bila sudah kahwin jadi nak. Tapi kalau ada hantu lain, jantan lain yang duk hasut, tak jadi. Bunuhlah satu rumah tangga, bunuhlah satu masyarakat dan tuan. Wallahu alam. Kita berpindah kepada kata-kata seorang sahabat, nama dia Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan tulis, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada asar daripada Muslim kata afrasan nas fi thalathatin. Orang yang punya tajam firasat dia, firasat ni mana tilikan dia tu tajam, 3 orang. 3 orang. Siapa dia? Yang pertama Abu Bakar hina tafarrasa fi Umar. Abu Bakar ketika dia tilik nak lantik pengganti dia, Sayyidina Umar. Abu Bakar kata, Umar ganti aku. Dia pilih terus, direct. Maka ini satu pilihan yang sangat tepat. Nabi Yusuf apabila sampai di Mesir, tokeh dia Al-Aziz Mesir, bila tengok Nabi Yusuf, dia mempunyai pandangan yang jauh. Dia bagi tahu kepada makcik dia, akrimi maswah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ambillah budak ni, jaga baik, boleh jadi dia bagi manfaat kepada kita ataupun kita jadikan dia anak angkat. Alhamdulillah, memang tepat, Yusuf jadi orang besar. Cerita insiden yang berlaku tengah jalan dengan makcik, itu bukan salah Yusuf, salah makcik. Makcik dia yang kacau, kan? Makcik dia yang kacau. Kalau tidak, Yusuf tak ada buat perangai. Budak ni budak baik. Yang ketiga, sahib Musa ni, Syekhun Kabir, Syuaib Madian ini. Dia kata apa? Ketika dia memilih Nabi Musa sebagai menantu dengan siapa? Dengan cadangan daripada anaknya sendiri, dia kata ini farasah, tafarrasa fi Musa. Ini pandangan yang tepat. 3 orang tepat, Syuaib ataupun Syekh Madian dengan Musa.
Al-Aziz dengan Yusuf, Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Wallahu alam, itu disenaraikan oleh para ulama Islam kepada kita. Baiklah. Maka Nabi Musa dalam ayat ini telah disebut sebagai Al-Qawiyyu Al-Amin. Al-Qawiyyul Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar. Belajar apa? Belajar dari sudut kita nak ambil pekerja ni kena ada dua sifat, Al-Qawiyyu Al-Amin. Setiap kriteria, setiap jawatan ada dia sifat sendiri. Dia tak boleh semua orang. Jadi ada orang ini baik, contohnya ada orang ni warak sungguh-sungguh dia, tapi dia tidak qawi, tak boleh latih. Ada orang yang Masya Allah qawi, tidak warak pun tak boleh juga. Cuma kita kena tengoklah. Sebab itulah ulama Islam berbahas tentang nak lantik tentera. Kita nak lantik ketua angkatan tentera. Orang ni memang kuat, bijak, strategi bijak, tapi tak apa warak. Malam tidur, ya, tak ada tahajud, tak ada baca Quran apa, tapi strategi memang kena. Yang seorang lagi warak, malam tahajud, tapi memimpin tentera mungkin tak pandai. Maka dalam bab ini kita kena lantik siapa yang memimpin, yang pandai strategi dalam peperangan. Itu dia panggil Al-Qawi Al-Amin. Baiklah, panjang kita di sini. Nabi Musa dah nak kahwin ni, jangan kacau. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Cadangan diterima. Alhamdulillah, ini keadaan yang ke-6 dan yang ke-7. Para pelajar tanda, keadaan yang ke-7, cadangan anak-anak perempuan diterima oleh ayah dia. Alhamdulillah. Maka ayah dia pun bagilah cadangan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, ayah hendak mengawinkanmu dengan salah seorang daripada dua anak ini. Mu pilih nak mana? Mu tengok dekat tadi, masa duduk bagi minum air kambing, takkan tak tengok. Kemudian kamu berjalan pula balik ke rumah ni, masa tu tak ada dah seorang yang tinggal. Mu pilih nak yang mana? Nak A ke B? Cakap. Maknanya offer terbuka sungguh lah. Sepatutnya ayah dia pilih kakak lah dulu, adik kemudian. Tapi dia kata ihda ibnatayya hatain, salah seorang. Apa dia mah kahwin dia? Mahar dia, Musa tak ada duit. Berjalan 8 hari dah cabut selipar dah Musa berjalan. Duit sudah tentu tidak ada. Maka offer tawaran mah kahwin dia tak guna duit, guna masa. Ala an ta'jurani samaniya hijaj, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. 8 tahun mah kahwin. Kalau orang tanya mah kahwin yang paling mahal siapa? Musa. 8 tahun jaga kambing. Masya Allah. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا
sekali Pak Cik kata confirm Telah down nak selak. kahwinkan Musa dengan anaknya. Mas kahwin dia 8 tahun bekerja. Kalau tambah 10 itu ziyadatul khair insya-Allah. Dia kata apa? Ma uridu an asyqa, aku tak mau susahkan kamu hai Musa. Kata di ulama tafsir, aku tak mau susah mana aku paksa 10 tahun dah. 8 je. 8 je tahu. Yang pertama. Yang kedua, la ukallifuka a'malan syaqqan. Aku juga tidak beri tugas yang berat-berat pada kamu. Jaga kambing. Mungkin cari kayu api kot nak makan. Tapi bukannya tugas yang berat-berat. Itu dia panggil la uridun asyqa. Aku tak mau menyusahkan kamu. Menyusah dengan apa? Dengan kerja berat ataupun terlalu lama bekerja dengan aku. Sebab Nabi Musa pun mestilah dia nak balik ke negeri dia kan. Dia nak balik juga. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita apa dia? Cerita kepada kita Kampung tentang Bangu Cempedak. dia nak kahwinkan Musa. Dan alhamdulillah perkahwinan kita tengok. Dia panggil perkahwinan ini adalah merupakan min sunanil mursalin, sunnah nabi-nabi. Alaihissalatu wassalam dia berkahwin. Salah satu daripada ejekan ataupun bantahan puak kafir bernabi-nabi, dia kata apa? Apa Nabi kahwin, makan, berjalan di pasar? Tak, kita kata min sunanil mursalin. Semua rasul-rasul alaihissalatu wassalam kahwin, kecuali yang tak sempat kahwin. Nabi Isa tak sempat kan? Nabi Yahya. Baik. Itu menunjukkan bahawa ini satu perjalanan hidup seorang manusia biasa, dia berkahwin. Baik. Yang kedua, dalam perkahwinan dia kena ada ijab dengan qabul. Ijab dengan qabul. Ayah dia kata, aku nak kahwinmu. Musa kata apa? Musa kata, qala dhalika baini wa bainak. Mana aku terima dah. Mana kena ada ijab dengan qabul tu kena ada. Dalam cerita ni ada ijab dengan qabul. Dan juga dalam cerita ini berlaku tawaran daripada bapa kepada calon menantu. Fihi ardul wali ibnatahu ala rajul. Wali boleh kemukakan kepada calon-calon yang layak anak dia. Wa hadhihi sunnatun qa'imatun. Satu sunnah yang telah dibuat oleh Nabi orang dulu. Contohnya sahibu Madian, Saleh Madian, pakcik ni menawarkan anak dia kepada Saleh Israeli. Saleh Bani Israel. Pakcik tawar kepada Musa. Dua-dua tu orang soleh belaka, minas salihin. Mana kita hari ni kalau kita jumpa orang-orang yang baik-baik, tawar kalau anak perempuan, pakcik ada anak perempuan sekian-sekian, ni nampak anak dia ni tak ada kawan lagi, tak ada guru lagi, tak boleh. Ataupun adik-beradik, tawarkan kepada adik-beradik. Ada seorang ni pelajar kita ni, Masya Allah, ambil adik-beradik dia yang perempuan ni, dia kahwin dengan kawan-kawan belaka, mengaji satu tempat belaka, mengaji Madinah belaka contohnya. Cerita
biasa ni. Di antara kebaikan seorang bapa itu, apabila dia jumpa calon yang soleh, yang baik, tawarkan anak dia kepada orang tu. Ni kita ni pelik sungguh. Dia nak main pergi cari timba. Orang lain dah guna apa tu, guna paip air, pam air, dia dah main cari timba lagi. Susah zaman kita ni. Jangan nak main cari timba gitu. Baiklah. Seterusnya, yang menikahkan anak itu wali. Wali kena ada. Lepas tu lah wali kata, inni uridu an unkihaka, aku nak kahwin kamu. Itu dia panggil hak wali. Baiklah. Timbul lagi soalan tentang satajiduni insya'Allah minas salihin. Kenapa Saleh Madian mengatakan aku ni insya'Allah? InsyaAllah di sini bukan makna nak ta'liq aku nak jadi orang baik. Tidak. Kata di para ulama, InsyaAllah aku ni orang baik dari sudut muamalahnya, dari sudut persahabatannya, dari sudut lemah lembutnya, tidak backing, dan juga orang yang akan menunaikan janji. Aku janji nak kahwin anak aku denganmu, kahwinlah. Pun kena jadi orang baik juga. Janji 8 tahun, jangan lari. Lepas 3 tahun nak lari balik kampung, jangan. Kan? Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian, qala dzalika baini wa bainak. Musa menjawab, perjanjian itu adalah di antara aku denganmu, tetap dihormati bersama. Bila kita buat MOU, buat perjanjian, muafakat jangan dilanggar-langgar. Setengah manusia hari ni teman, pakat hari ni petang lain lah. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana saja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan. Kalau aku ambil 8, cukuplah janji 8 kan. Kalau aku ambil 10, alhamdulillah. Jangan disalahkan. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah jualah menjadi pengawas terhadap apa yang kita katakan itu. Baik. Ayat ini juga perlu pada waqafat. Nabi Musa menjawab kepada bapa mentua dia, kan, saya redalah dengan syarat yang diberi, kan, 8 tahun lah. Dan mana-mana tempoh yang aku terima, mana-mana tempoh yang aku ambil, 8 ke 10 ke, janganlah marah. Alhamdulillah. Selesailah Nabi Musa, berkahwinlah dia dengan isteri dia di Madian. Kita kata barakallahu lak, barakallahu lakum. Allah Taala lah berkat pada dua kamu. Ini kan, anak keluar satu risalah ni nama dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Menarik dia. Tajuk kebahagiaan yang terabai di saat kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Pagi pondan sampai ke gelap, suami dia mari malam nanti expired dah, kata orang. Punya tepek di bapak jantan tadi. Jangan. Itu dia panggil pelanggaran SOP syariah ketika majlis perkahwinan anak kita. Jangan buat. Tuan-tuan baca dari risalah kita ni, tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Cantik dia punya tajuk, menarik. Pelajar-pelajar kita buat. Baik para pelajar sekalian, maka Nabi Musa sudah kahwin. Tak ada
saya nama apa? Nama Ahmad bin ayahku. Tak boleh. Ahmad bin ayah kita. Tidak ada masalah. Yang ketiga, di antara makarimul akhlak, akhlak yang mulia apabila majikan berakhlak dengan orang bawah dia. Akhlak. Tengok Nabi Musa jumpa dengan tokek dia asalnya, kan? Dia kata, aku ni la asyu ma uridu an asyu, aku tak akan menyusahkan awak. Ni ada kawan saya juga. Kalau kita duduk dekat dia cakap dengan pekerja dia, sakit telinga. Punya bahasa panggilan, dahsyat. Kita kata, ya akhi, panggil baik lah. Dia bukan hamba, dia bantu awak. Kalau dia tak kerja, saya tutup syarikatmu. Tapi perangai tu. Mulut beza. Kadang-kadang tuan baik, mulut beza lah. Mulut kena baik, muamalah juga kena baik. Alhamdulillah. Yang kelima, yang keempat, kita nak lantik orang biar ada dua sifat, al-qawiyyu al-amin. Ini sangat penting dalam pemilihan jawatan. Setiap perjawatan ada orang ini pakar dalam bidang engineer. Kita nak cari jawatan keperubatan, tak sesuai. Tidak qawi, walaupun dia amin, dia baik. Ada orang ni baik tapi tak pandai buat kerja, tak boleh juga. Maka dua kriteria, dua sifat tadi kena ada di dalam mana-mana jawatan. Yang kelima, ketika anak gadis ini tengok perwatakan Nabi Musa, qawi amin, maka kita mengatakan kita ni boleh hukum zahir sajalah. Yang batin tu serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa nak buat? Anak dalam pengalaman kita duduk di negara Arab, di Mekah, di Madinah, orang Mekah ni perkahwin, nak boleh kekahwin, dia melalui tiga proses. Proses yang pertama, proses mengenali. Bila kenal, bila dah setuju, dia panggil syabakah. Syabakah ni angkat nikah gantung. Sampai 6 bulan, setahun pun ada nikah gantung. Ketika itu suami boleh pergi rumah isteri, sebab isteri dia cuma tak boleh tidur sekali. Kalau dia datang rumah pun tak boleh tutup pintu. Dia dalam bilik ni, pintu kena buka. Orang lalu lah. Maknanya betulnya dia berkhulwat tapi tak boleh berdua-duaan. Masa ni lah jadi pelakon utama ni. Baik, warak, serasi molek, barulah angkat nikah. Majlis perkahwin dipanggil farah, afrah. 3 proses. Kadang-kadang lepas pada farah 2 bulan bercerai. Apa faedahnya setahun duduk berkenan, nikah gantung, rupanya pelakon. Pasal itulah kita kata kita kenal dia ni secara zahir, yang batin Allah Ta'ala yang mengetahui. Nak korek dalam hati orang mana boleh. Baiklah, yang ke berapa dah kita tuan-tuan? Yang keenam, masalah al-kafa'ah. Kita nak kahwin ni kena ada kufu ni mana keserasian. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa al-yasar la yu'tabarul kafa'ah. Fakir, miskin dengan orang kaya bukan satu, orang panggil batu sempadan sebagai kafa'ah. Bahawa dia ni tak layak nikah ni sebab dia fakir lah. Tengok Nabi Musa AS fakir, lapar, tapi pakcik dia terima. Walaupun dia tu anak orang yang baik, dia terima, dia boleh terima. Yang tak kafa'ahnya, orang ni baik, perempuan ni salihah, yang ni penagih dadah lah. Masalah miskin kaya, kita nak kadang-kadang berapa orang yang miskin bila dikahwin, Masya Allah, jadi ada duit, ada keuangan. Mungkin dia dulu malas, bila dah kahwin rasa ada tanggungjawab, dia bekerja baik-baik, boleh je rezeki. Ada juga orang malas telefon, kaki tidur sampai hari ni pun tidur juga. Ada juga dah. Sampai bini tahu suami aku ni siang ke malam ni tidur 24 jam. Masya Allah. Sambil je lah, merepek juga. Tapi dah jadi suami, sayang juga. Daripada duduk seorang, dia kata baik aku duduk 2. Kena pula mari musim-musim PKP ni, asyik duduk kat rumah je. Kalau tak ada suami, sunyi kan.
Baiklah, yang ketujuh, fa'in atmamta ashran, ulama kata yajuz an yaj'al al-insan, boleh kita buat perjanjian dengan orang dua perjanjian. Satu wajib, satu lagi sunat. Hak wajibnya 8 tahun, yang sunat 10 tahun. 2 tahun lagi sunat. Maknanya kalau kita kata aku nanti mau bekerja sampai pukul 4 petang, wajib. Tapi kalau kau nak duduk sampai pukul 5, okey je. Kita bagi minum air, bagi tambahan, itu boleh. Tapi kena ada perjanjian asas, kena ada. Pukul berapa nak saya duduk sini? Kena ada tu. Kalau kata ibu awak lah, pukul 12 pun tak apa, 5 pun tak apa, dia balik pukul 12 hari-hari mengamuk pula kita lah. Kena ada sempadan hak minima yang wajib. Yang lebih tu, itu daripada kebaikan dia. Yang ke-8, pakcik dia ni mengatakan satajiduni insya-Allah minas salihin. Ini bukan tazkiyah, bukan nak puji diri, tetapi nak bagi tahu kepada bakal menantu, aku ni orang baik. Insya-Allah pakcik ni orang baik. Untuk nak menenangkan hati kawan. Tapi kalau kita tak ada sebab-sebab duk ngaku kita orang baik je, itu dia panggil puji diri, angkat diri. Dalam bahasa kita dia panggil gila body, macam burung merak. Burung merak akan asyik duk angkat dia punya sayap je, angkat dia punya bulu. Jangan angkat ekor sendiri, kata orang. Jangan angkat diri sendiri. Tapi untuk menenangkan keadaan, insya-Allah pakcik ni orang baik. Aku bukan mata duitan, bukan nak duit awak. Satu-satu saya terima awak jadi menantu walaupun awak miskin, kerana awak baik. Boleh kita nyatakan diri kita orang baik. Kelayakan yang kita ada, ya betul-betul. Sebagaimana Nabi Yusuf AS, setelah dia takbir mimpi yang akan berlaku kemarau panjang, Nabi Musa kata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nanti akulah jaga. Aku orang yang amanah. Aku boleh buat kerja dan amanah. Boleh. Kalau kita rasa kita yakin kita boleh buat, kita tawarkan diri kita. Oh, kalau gitu bolehlah masuk calon pilihan raya. Yang calon pilihan raya belum tentu boleh buat kerja, yang pentingnya boleh kursi. Itu lain. Jangan duduk banding-banding dengan Yusuf dengan jadi calon. Lain tu. Yang ke-9, zalika baini wa bainak. Ini janji antara kita dua, kata di para ulama, annal uqud laysa laha siyaghun muayyanah. Akad kita ni bukan satu sirah kena ada. Boleh jadi macam kita sekarang ni, kita buat akad, kita pergi beli rumah 300,000 dengan bank, kita tanda tangan je sign. Tak ada pula kata saya belilah rumah ini dengan harga 300,000, bank kata saya jual. Kata di ulama semasa, al-uqudul mustahdatsah, akad secara moden hari ni dengan tanda tangan, itu pun sudah dikira akad. Ni